Okay, so candlestick tak susah, tak senang. Tak susah lah. Okay, candlestick ni sebenarnya tak susah. Cuma ramai yang ambil in dah. Ambil remeh lah. Candlestick tak payah belajar apa-apa lah. Okay, so sebenarnya candle ni sangat-sangatlah penting. Okay, sebab kita sebenarnya nak kena tahu kalau candle tu hijau, okay, dia bermula dari mana? Open, close. So, kalau merah, kenapa dia bermula di atas dan close di bawah? Sebab candle tengah menurun. Candle tengah naik. Okay, so bila kita, sebab kita dah biasa tengok candle ikut warna. Candle hijau, oh market naik. Candle merah, market turun. Tapi kita tak tahu sebab dia. Kenapa dia terbentuk begitu rupa sampai dia kita tahu market tu tengah menaik. Okay, so sebenarnya dia mempunyai perjalanan. Okay, bermula dari open price, pergi ke low, kemudian dia pergi ke high, baru dah dia pergi ke close. Ini perjalanan dia lah. So sama juga bila untuk candle bearish. Okay, daripada open price dia start, dia naik, turun, dan dia berhenti kat situ. So open, high, low, close. Okay, so ini pergerakannya lah, di mana kalau contoh kita nampak market tu mula menurun. Okay, kemudian naik balik, kemudian turun balik sedikit. So kat sini yang kita nak tahu adalah siapa yang paling besar. Pergerakan siapa yang paling besar. So pergerakan menaik itu ataupun bullish. So bermaksud bila dia adalah majority pada masa tersebut, maka candle tu akan jadi warna hijau. Maksud pada masa tersebut market tengah bullish. Majority tengah membeli. Itu maksud dia lah. Okay, so kalau candle bearish ni pula nampak dia menaik dahulu. Kemudian dia turun. Dan kemudian dia cuba nak naik balik. Okay, so yang majoritinya adalah yang menurun tu. That's why candle dia bearish. Itu cara dia lah kita nak tengok. Okay, so shadow ni pun memainkan peranan-peranan tertentu. Kalau macam nak simplifykan lagi apa yang saya tunjuk tu, dia akan macam ni lah. Naik, turun, naik balik sedikit. Okay, kalau untuk merah punya, turun, naik, dan turun balik sikit. Ini pergerakan candle tu lah. Okay, ini adalah dia punya pergerakan dia. So macam kita biasa tengok bentuk candle dah siap. So kita base pada apa yang dah siap tu, oh market naik, market turun. So sebenarnya kita kena tahu macam mana dia siap. Apa yang berlaku semasa dia tengah bergerak. So itu yang kita kena tahulah. Okay. Right, so secara basicnya candle dia ada dua jenis bentuk. Okay, bentuk yang kecil dan bentuk yang besar. Okay, so kalau candle yang kecil ni bermaksud pada masa tersebut tak ramai trader, tak ramai yang enter the market. Okay, so kalau let's say candle yang besar bermaksud pada masa tersebut ramai trader yang masuk lah. Okay, so kalau macam candle kecil ni kita akan cakap low liquidity. Liquidity low. Okay, sebab tak ramai orang. So harga pun tak boleh nak bergerak banyak. Tapi kalau let's say pada masa yang candle besar, kenapa kamu akan nampak candle tu kan tiba besar? Sebab pada masa tersebut ramai orang tengah masuk. Okay, so pressure tu besar kat situ. Okay, maksud ramai orang tengah masuk. Dan ramai pula yang tengah majority. Okay, macam candle bull tu ramai yang tengah buy. Kalau candle merah ramai tengah sell. Okay, tetapi tidak bermaksud jika kalau candle besar, tidak bermaksud candle seterusnya tu ikut dia. Kadang-kadang tak menjadi. Kita akan nampak lah reversal dia lah. Okay, okay, so satu lagi candle. Selalu kena tap dekat retrace touch SL. Pasal 50 pip tak payah letak SL. Okay, untuk gold 50 pip tadi tu tak boleh letak SL. Sebab gold dia akan gerak range dia, jarak dia bounce tu, jarak dia berjala-jala tu dalam 50 pip. So sangat-sangat tak digalakkan letak SL
terlalu dekat. Okay. Kalau banyak pin bar apa maksudnya? Bagus. Okay, so candle kadang-kadang tu kita akan nampak tiba-tiba banyak ada shadow. Shadow atas panjang, shadow bawah panjang. Okay, apakah kenapa kena ada shadow tu? Apa maksud dia? Okay, so macam tadi, candle tadi tak ada shadow. Okay, candle yang ni dia biasa je. Okay, badan gemuk, shadow kecil tak ada banyak. Okay, bermaksud pada masa ni, semua orang tengah majority. Majority yang ini, majority buy. Majority yang ni, majority tengah sell. Itu bermaksud semua orang dia majority lah. Maknanya mungkin dalam 70%, 90% tengah buy. Yang sini 70%, 90% tengah sell. Okay, so tetapi jika ada shadow, bila ada shadow tu bermaksud market masa tu dua-dua trader ada. Ada buyer ada, seller pun ada. Bermaksud pada masa tersebut market dah berpecah belah. Dia bukan ikut majority lagi dah. Bermaksud mungkin pada masa tu kau ngajur punya misteri. Mungkin pada masa tersebut okay, orang dah start tak nak tengok, tak nak orang tengok maknanya macam kalau let's say market dah banyak sangat turun, ada orang dah start bosan nak sell, dia akan cuba masuk kacau buy kat situ. Lepas tu seller tu masuk, turun lah. Lepas tu buyer masuk, buy lah. Seller masuk, sell lah. Okay, so benda ni yang akan jadi shadow tersebut. Okay, so bila untuk trader yang baru nak masuk, dia tengok ada shadow ni, bermaksud ada pergolakan antara buyer dengan seller. Bermaksud dekat sini, seller ataupun buyer yang tadi tu dah makin berkurang dan pihak berlawanan tu dah nak masuk campur. Tu sebab bila kamu contoh tengok market, kalau market tu dia bila sebelum dia reverse, dia akan ada shadow. Contohlah situ, sini. Okay, sebelum reversal yang cantik, masa dia nak hint reversal tu, di mana dia akan ada shadow. Tak kisah color hijau atau merah, dia akan hintkan shadow dia. Itu akan ada menunjukkan reversal nak datang. Okay, dengan syarat market tu macam ni lah. Market tu satu arah. Majority buyer, majority buy, tiba-tiba shadow. Bermaksud pada masa tersebut, ada buyer masuk. Lepas tu, ada seller masuk. Okay, so bila ada seller masuk ke atas, buyer yang masuk dari bawah ni dia takut. Okay, so dia apa yang dia buat? Dia pun tutup buy position dia. Dia pun masuk join sell. So bila dia masuk join sell, majority menjadi seller, maka market pun turun. Macam tu. Okay, sebab market bergerak naik atau turun. Simple je. Market naik atau market turun. Tapi dia akan berdasar kepada majority. Jika majority cakap naik, market tu akan naik. Jika majority cakap market tu sideways, sideways lah market tersebut. Okay. Selalu SL kena ke selalu kena ke SL. Okay, so kalau macam SL, setiap currency pair SL dia berbeza sedikit. Dia tak akan sama. Okay, kalau contoh kamu dah biasa trade, contoh kamu trade EU, GU, UJ contohnya kan. Setiap kali kamu masuk entry, kamu cakap, okay, saya nak letak SL 20 pip untuk setiap currency yang saya masuk. Okay, benda tu tidak boleh, tak logik sebab setiap currency range dia akan berbeza. Jarak-jarak tertentu dia tu berbeza-beza. Okay, dan waktu aktif dia pun akan berbeza lah. Okay. Tapi kecil contoh 5 minit, 15 minit memang akan banyak noise ke? Shadow ni perlawanan dia sengit. Tak sama-sama lah. Kalau gold lebih daripada 50. 50 untuk gold ni adalah dia punya range. Jarak dia sekali dia anjak 50 pip. Bermaksud kalau kamu letak stop loss kurang daripada 50, memang stop loss kamu akan kena. Sebab dia sekali dia anjak tu dia akan gerak 50 pip lah. Itu maksud dia yang untuk gold tu. Okay, so base pada soalan sebelumnya, contoh 5 minit, 15 minit banyak noise. Dia akan ikut keadaan market. Kalau contoh kamu tengok euro, let's say kita buka chart euro satu. Okay, kalau kita tengok euro, waktu dia high liquidity, dia akan ada banyak shadow lah. Okay, kalau waktu dia tak aktif, dia buat pekak dia. Okay.
Tengok macam waktu siang. Sendu je. Sebab tak ada orang tengah trade euro. Tapi bila dah masa London market open, dia akan start aktif. Okay, dia aktif tapi dia aktif satu arah. Tetapi apabila New York market dah buka. Kamu nampak shadow dia atas bawah. Sebab apa? Sebab ada buyer dan ada seller. Seller sebab seller tu tengah membeli USD. Bila dia beli USD, dia bersamaan dengan menjual euro. Nampak? So dia jadi berceladu. Ada dua orang. Ada buyer, ada seller. Ada seller, ada buyer. Buyer, seller, buyer, seller. So dua-dua jadi. So chat menjadi naik turun, naik turun, naik turun. Okay. Efek tenang sikit boleh baca. Commodities pening. Dia tak adalah pening. Cuma pergerakan dia besar sikit. Kalau WTI sekarang ni nak kira dia susah sikit. Dia agak besar. Let's say kita check. Sebab pergerakan dia dah start tak stable sangat hari tu. Saya tengok mana WTI saya. Sekejap Oil dia akan dia punya set of movement akan lebih berbeza sedikit lah. Sekejap ada orang tunggu kat lobby. Okay. So kalau saya tunjuk oil. Okay, nampak movement dia static. Dia tak banyak movement sangat sebab dia akan more kepada fundamental. Bila dia fundamental dia keluar, dia acah-acah pop naked gerak. Okay, so kalau let's say macam semalam tak banyak pun. 50, 80, dia tak besar movement dia. 140, average dia dalam 100 pip lah gitu. Sebab dia kira sampai sen saja. Okay, sebab maknanya dia apa tu? 2 desimal lah, bukan 3. Okay, so pergerakan dia tak besar. Kali ni 50 pip. Okay, so movement dia tak begitu besar sangat on a daily basis. Tapi bila kalau jauh, dia kan jauh sedikit lah. Okay, 70 pip. So, kalau normal dia tak begitu sangat. Dalam 40 pips je. Sorry, this one is euro. Tak dapat lain. Okay. Okay, kalau macam macam oil, 60 pips, 120, 80, 200, 150. So, range dia dalam 100 lah. Range dalam 100. Okay, so dia agak besar sikit dia punya jarak dia tu. Sideways dia besar sikit. Tapi memang dia buat dia tahu lah. Okay, kita kuat ni asyik bang. Resistance tengah kuat tadi tu. Okay, so itu cara yang kita tengok lah. Okay, so okay. Kadang-kadang okay, so dia akan ada banyak jenis candle. Okay, so candle-candle ni tak perlu hafal, tapi kalau boleh seafdalnya hafal lah. Okay, sebab setiap candle dia ada duty masing-masing, ada kerja masing-masing ataupun ada hint yang dia bagi kepada kamu. Okay, tapi janganlah kamu setiap candle tu check. Ni candle ni buat apa? Candle tu buat apa? Candle ni buat apa? Okay, tak perlu tunggu semua. Okay. Sebenarnya kita kena gabungkan dengan support and resistance tadi lah. Bermaksud, kalau contoh tadi yang gold tadi, let's say yang gold tadi tu kita buat 50 pip tadi kan. Gold 50 pip. Tu contoh gold 50 pip tadi tu. Okay. Alright, so contoh bila dia cecah SNR kita, barulah kita tengok. Candle buat apa? Bearish engulfing. Okay. Signal, sell. Sell lah. Itu maksud dia. Tak guna banyak indicator. Relax je. Okay. Tengok saya punya setup tak ada indicator. Biar kosong je. Okay. So, bila dia cecah je SNR tu, ni dia cecah support. Okay. So, bila cecah support, kita tengok apa dia buat. Oh, dia bagi bullish engulfing. Okay. Buy lah. Dia bagi signal buy. Maksud kamu tak perlu tengok setiap candle kat tengah-tengah jalan tu, dia buat apa, ini buat apa, ni buat apa, tak payah. Kamu tunggu dia sampai ke kawasan SNR yang sepatutnya kamu nak entry dan kamu just tunggu mencari reversal pattern. Tu je. Okay, simple as that. Kita buat secara simple, tak perlu terlalu banyak benda lah. Okay. Tengok high low dulu. Dia belajar dia banyak, dia macam banyak nak tengok sebenarnya, tapi kita buat stage by stage. Kita buat benda yang paling simple, tengok high low. Okay. Sebab high low kamu boleh buat dekat phone, boleh buat dekat laptop.
Senang sedikit. Tengok high low dahulu. Bila dah mahir high low tersebut, baru kita akan ada step yang selebihnya. Sebab kalau benda simple kita tak boleh mahir. Kalau saya nak ajar advance pun rugi pula. Boleh cuba 50 pip kat gold tu. Sangat sonok sebenarnya. Untuk currency tak jadi. Dia lain-lain. Dia tak sama. Okay. Alright. So, mana tadi? Okay. Basic candlestick pattern lah. Ni candle yang asas. Bentuk yang asas-asas. Bentuk asas yang selalu kita akan jumpa. Okay. So, contoh yang ini. Spinning top. Okay. So, spinning top ni. Dia menunjukkan pada masa tersebut market tak tahu nak pergi mana. Nak naik dia, nak turun ke, dia tak tahu nak pergi mana. Okay, ini sebenarnya sekejap okay, saya buat balik. Okay, so kalau let's say kita start daripada open. Okay, dia akan turun, naik, turun. Macam tu. Okay, kalau merah punya naik, turun macam ni. Okay, salah, balik. Open ke bawah, open. Oh, naik, turun. Okay, so yang ni naik, turun. Macam tu. Okay, so indecision kita panggil. Indecision bermaksud tak tahu nak pergi mana. Maksud kalau contoh kalau pada masa tersebut ada 10 trader, 5 orang cakap buy, 5 orang cakap sell, market jadi sideways. Ini tu spinning top. Bermaksud indecision, ada majority. Okay, so selalunya kita akan jumpa candle spinning top ni selalunya pada awal pagi di mana market baru nak mula, okay, ataupun di lewat malam lah di mana market dah nak tutup. Di mana dah tak ada ramai trader. So orang pun masuk, seorang masuk buy, seorang masuk sell. Tu dia dua-dua tengok masing-masing. Betul seorang masuk pergi buy, seorang pergi masuk sell. Tengok dua-dua masing-masing. Tak ada majority. Kan candle pun tak nak gerak, naik, turun balik. Turun, naik balik. So selalunya pada penghujung market ataupun awal market kita akan selalu jumpa spinning top. Okay. Tetapi ada lagi satu market di mana market tu tengah menaik. Contohnya naik, pop keluar spinning top. Seko keluar. Okay, so ada chance boleh turunkan market. So maksud dia bagi signal kat kita. Ataupun market tengah menurun, tiba-tiba keluar spinning top. Okay, so ada chance dia juga boleh membagi signal untuk market reverse. Okay, sebab dia kalau market tengah sideways, dia menjadi indecision. Tapi kalau pada penghujung trend market tengah turun, indecision tu menjadi indecision kepada seller. Okay, maksud seller tu dah macam ragu-ragu. Apa tu? Nak sell lagi ke? Nampak macam ada buyer masuk. So nak sambung sell ke? Nak tukar jadi buyer ke? Itu indecision dia. Dia berbeza sedikit. Okay? Kalau market tengah sideways, memang terus indecision lah. Tak tahu nak pergi mana. Seorang masuk buy, seorang masuk sell. Seorang masuk sell, seorang masuk buy. Dah tengok masing-masing. Itu spinning top. Okay? Triangle 50 pip satu position masuk. In berapa dolar minimum? Maknanya lot 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 akan base kepada equity. Okay, sebab margin dia berbeza dengan forex dan selalunya walaupun akaun kamu contoh akaun leverage 1500 1000, okay, margin untuk gold tidak akan reflect dari situ. Selalunya itu untuk currency saja. Jadi kena check dengan broker masing-masing lah. Okay, leverage commodities selalu tak akan ikut leverage forex. Okay, so selalunya defaulted akan jadi secara default 100, leverage 100 lah. Okay, so margin sangat-sangatlah besar untuk gold. Okay, dan kalau let's say macam ikut selamat 100, let's say account $100, kamu masuk 0.01 dah okay dah. Tak ada masalah sebab pergerakan dia cepat. So maksud float kamu pun besar, laju lah float besar tu. Okay, so kalau salah masuk akaun $100 masuk 0.10, 10%. Sangat-sangat cepat akaun tu nak mati. Sebab bila dia gerak 50 pip saja dah berapa dolar dah float. Okay, so kita tak galakkan lah lot besar. Lot kecil sikit. Okay, kalau $100 0.01, kalau $1000 okay 0.10, kalau $10,000 barulah one lot, one standard lot.
per position. Okay. Alright, so Marubozu. So Marubozu ni more kepada market yang tengah majority. Okay, white Marubozu market tengah naik, semua orang buy. Black Marubozu semua orang sell. Shadow dia mungkin akan kecil saja. At this moment maknanya majority tengah buat perkara yang sama. Okay. So kat sini kadang-kadang ramai yang terikut. Di mana bila dia nampak Marubozu, oh next candle ni keluar saja, okay, kita buy. Pop, candle turun. Candle turun. Dah sangkut. Okay. Dia tak semestinya next candle tu akan ikut dia. So kena berjaga-jaga sedikit lah. Okay, setengah orang dia teruja. Nampak candle naik ni, okay, sini kita buy. Comfort konon boleh naik lagi lah. Sekali dia turun. Okay, so dah sangkut kat situ. Okay, so bermaksud next candle akan sambung. Okay. Right, so seterusnya adalah doji. Marubozu tak confirm. Marubozu bukan maksudnya confirmation. Okay, kalau boleh confirmation selalu kita akan gunakan at least 2, maksimum 3 candle untuk confirmation. Sesuatu lah, reversal ke breakout ke, kita guna 3 candle. Nak selamat. Okay. Sebab dia bagi dia jalan sikit. Jangan awal-awal tu je kita nak terus masuk. Ya, kita nak masuk tu kononnya nak zero float. Okay, tetapi kalau salah, pening juga. Okay, so biar lambat masuk tetapi perjalanan tu trend yang betul. 3 white soldier, 3 black cross, itu untuk continuation. Okay. Right, so seterusnya adalah doji. So doji ni pun dia sama macam spinning top tadilah, ada indecision, dia tak tahu nak pergi mana. Tapi yang ini lebih teruk daripada spinning top tadi. Spinning top tadi sekurang-kurangnya ada body. Yang ini langsung tak ada body lah. So ini sangat-sangat teruk, di mana maksudnya pada market tersebut, tadi tu contoh, mungkin 2 orang masuk buy, 2 orang masuk sell. Ada isi sikit kat body dia. Yang ini seorang masuk 0.01 sell. Seorang lagi masuk 0.01 buy. Langsung tak ada lauk. Okay, so ini sangat-sangatlah critical lah. So selalunya candle ni kalau kamu jumpa banyak-banyak serentak tu, maknanya market betul-betul dah nak tutup dah. Ataupun market betul-betul baru buka. Okay, tetapi atau dia pun mungkin boleh berlaku di penghujung trend. Sama macam spinning top tadilah. Okay, market tengah turun, keluar doji, okay, ada chance market boleh naik. Market tengah naik, keluar doji, ada chance market boleh turun. Okay, so yang paling special yang ini, 4 price doji. Bermaksud open, high, low, close, harga sama. Okay, so selalunya benda tu berlaku apabila market cuti. Market cuti tapi broker buka. Okay, bila market cuti, price fit tak ada. Tak ada harga. Tapi broker pergi buka kedai. Sudah, harga apa nak letak? Letak harga sama je. Satu hari tu candle macam tu je. Rugi masuk. Okay. Okay, so ni yang tadilah dia cerita. Apa tu? Selepas doji, kadang-kadang kita tak, sebab dia cakap jangan tunggu terus lepas doji tu masuk position. Kalau boleh tunggu 2 candle. So macam ni dia tunjuk contoh, dia ada doji ni lah. So bila ada doji bermaksud market tu akan reverse. Okay, so kena berjaga-jaga. Jangan base kepada satu candle dah terus nak masuk buy, nak terus masuk sell. Tak boleh. So kalau boleh kita jarakkan sedikit lagi. Ambil 2-3 candle lah. Okay. So yang ini kita start off dengan single candle dahulu. So single ni maksud menggunakan satu candle tu saja kita dah boleh tahu market kejap lagi nak reversal atau tidak. Okay. So antara yang paling popular hammer dengan hanging man. Okay. So ni sebenarnya ada 4 lah. Okay. Hammer, hanging man. Apa lagi 2 tu? Inverted hammer dengan shooting star. Okay. So 4 ni. 4 ni yang selalu kita akan tengok. Okay. Dia punya shadow tu tak memainkan peranan yang penting sangat. Okay. Yang penting adalah body dia lah. Bermaksud candle tu, maknanya candle tu secara keseluruhan dia penting. Bermaksud kita akan tunggu dia macam ni lah, market tengah turun.
and ini adalah kamu punya support. Maksud kamu akan tunggu dia betul-betul berada di atas support kamu. Dan jika dia keluar di atas support, ada chance market boleh pantul balik lah. Okay, so sama juga untuk hanging man, kamu akan tunggu di resistance. Okay, market naik. Tiba-tiba dekat resistance tu, keluar hanging man. Ada chance market boleh turun. Okay, simple je. Okay, tapi dengan syarat kena ada support and resistance. Tak boleh guna dia perseorangan macam tu. Tengah-tengah jalan kamu tengok, ni boleh reverse ni tengah-tengah jalan. Tak boleh. Okay, so kena guna dia pada masa yang tertentu. So paling selamat cari support and resistance lah. Okay. So sama jugalah untuk inverted hammer dengan shooting star tadi tu. Okay, shadow dia terbalik. Tadi shadow dia ke bawah, yang ni shadow dia ke atas. Yang tadi tu shadow dia ke bawah, yang ni shadow dia ke atas. Terbalik. Tadi tu dua-dua shadow ke bawah kan. So yang ini dua-dua shadow ke atas, tapi function masih sama. Yang penting kamu tahu kat sini memang ada support dan kat sini memang ada resistance yang cantik. So ada chance market tu boleh reverse. Barulah cantik confirmation kita nak entry. Okay. Right. So okay. So seterusnya adalah dual candlestick. So dual candlestick maknanya ada dua. Kita kena cukupkan dua menjadi satu set. Set dia ada dua ni lah. Okay. So set yang pertama kita panggil sebagai engulfing. Engulfing tu bermaksud dia memakan. Dia memakan candle yang sebelumnya lah. Alright, so kalau bila kita cakap bullish engulfing, maksud candle bull tu dia memakan candle yang sebelum dia. Favorite. Sebab ini favorite sebab dia senang nak detect. Sebab kita senang ingat. Candle nombor 2 lagi besar daripada candle nombor 1. Okay, masuk. Candle nombor 2 lagi besar daripada candle nombor 1. Senang je. Okay, so ini kita punya resistance. Market tengah naik, tiba-tiba keluar pattern ni. Ada chance market boleh turun. So kita masuk. Candle makan orang. Okay, so ni adalah reversal pattern yang paling popular lah. Paling popular, paling senang nak detect sebab kita just tengok dua candle saja. Satu, dua. Nombor 2 lagi besar dari nombor 1. Dah cukup. Okay. Okay, so seterusnya tweezer. So tweezer ni jarang berlaku secara cantik sebab syarat dia banyak kat sini. Macam tadi engulfing set candle nombor 2 lagi besar daripada candle nombor 1. Senang. Okay, so untuk tweezer pula syarat dia leceh sikit sebab dua-dua candle kena sama saiz. Susah nak jumpa sama saiz. Tengah antara SNR. Kena ni kalau keluar dekat area tengah-tengah antara SNR, society atau dekat SNR saja. Digalakkan lebih kepada kawasan SNR. Tapi tengok keadaan jugalah. Kalau contoh masa keluar reversal tu kamu letak SNR. Tu kamu tengok ke belakang. Ada tak kat belakang-belakang sebelum tu, ada tak market tu reverse, tak kisah daripada atas ke bawah atau bawah ke atas, tak kisahlah. Kamu tengok. So kalau tak ada, biarkan dahulu. Biarkan tak apa, kita terlepas satu benda tak apa, tapi sebab kejap lagi mungkin akan keluar lagi. Okay? Kita tak perlu nak setiap kali ada reversal nak entry. Okay, sebab bila kamu trade kena ada plan. So bila plan yang simple, kita akan guna SNR. Maksud candle cecah SNR baru kita masuk. Emosi kejar candle. So kena elakkan emosi mengejar candle tu. Okay, candle tu sentiasa berjalan. Kita biarkan aja dia. Okay, so kalau macam tweezer ni, dia susah sikit nak jumpa lah. Rare, sedikit rare sebab syarat dia banyak macam dua bentuk yang sama. Kena shadow lagi. Okay, so syarat dia banyak sedikit tapi kalau jadi tu, kalau jumpa tu cantik lah dia punya reversal dia. Tapi kalau yang complete bermaksud kita akan tengok shadow sekali. Tapi kalau tak complete, kita akan tengok body ni sajalah. Maksud syarat minimal body dia kena sama saiz tapi berbeza warna. Tu saja. Syarat yang paling bagus dapat shadow sekali lah. Kalau tak dapat shadow tak apa, boleh juga guna. Tapi kalau ada shadow lagi bagus. Okay. Alright. So yang ini adalah yang untuk triple pula. So triple dia besar lagi sedikit lah. Di mana kita kena tunggu sampai 3 candle.
So kalau let's say kita trade kat H1 jenuh lah 3 jam tunggu. Okay, so start off dengan morning star dengan evening star. Okay, so yang ini kamu nampak lah cerita yang tadi, cerita Marubozu, kita dah teruja kita masuk sell. Jadi tiba keluar balik Marubozu, dia berlawan balik. Okay, so jadi sangkut kat sini. Okay, kejap lagi ada masa 5 minit lagi sebelum kita tutup sebab dia dah set timer. Okay, set timer, so tak boleh buat apalah. Kalau dia tutup tu dia akan terus habis kat situ. Okay, so nanti kita akan sambung lagi kelas seterusnya lah. Saya akan sambungkan. Okay, kita stop kat sini sahaja dahulu. Harami candle yang tak begitu popular sangat. Kita akan more kepada macam ni cantik lah, evening star, morning star. Three white soldier ni untuk trend maknanya breakout. Yang best macam ni, inside up best. Three inside up dengan three inside down. Okay, dia macam engulfing, cuma dia perlukan 3 candle. Ini lagi best lah. Okay. Okay. Alright, so dapat ilmu 50 pip. Boleh cuba. Okay, sebab goal tu bila gerak 50 pip tu memang cantik lah kita cakap. Kena. Okay, boleh cuba, boleh try. Besok, lusa buka kat demo dululah. Jangan terus kat live. Okay. Buka kat demo, kamu tengok pergerakan dia. So, kamu entry je. Masuk. Kalau macam saya malas. Saya masuk manual. Saya masuk limit. Ataupun pending order lah. Saya masuk pending order. Okay. So, kalau contoh macam sekarang. Okay. Harga kat sini kan. So, saya akan limit. Sell limit sini satu. Sell limit sini satu. So, sebab tu saya biarlah. Kalau langgar. Kalau tak langgar, saya letak sell stop satu sini. Sell stop satu sini. Itu biar. Lepas tu tunggu candle tu. Dia naik ke dia nak turun. So, macam tu je kita tinggalkan. Kalau mana yang kena, ikut je lah. Bila dah kena, kita tengok. Okay, berapa jauh dia boleh turun. Kalau macam saya, lagi malas, saya terus letak take profit sekali. Sell limit kat sini, take profit kat bawah. Cukup 50 pip. So, saya malas. Sebab saya malas nak tunggu lah. Tapi kalau nak tunggu, nak tengok macam mana pergerakan dia tu, boleh. Tak ada masalah. Okay. So, terima kasih kerana datang. Kalau candle pandang nilai panjang tu, elak ke terus pacing? Sebab kalau boleh, kita entry sebelum market tu dah jalan. Tu sebab kita akan tengok kepada market apa tu, time frame yang lebih kecil lah supaya kita dapat sempat menangkap. Okay, tapi kalau let's say tak sempat tangkap, kamu letak pending order pun boleh juga. Macam saya suka letak pending order. So bila market tengah laju tu, dia cepat langgar dan terus letak take profit sekali terus. So kalau let's say tiba-tiba market pacak je jadi tak apa-apa macam ni, okay, masuk tutup laju. So kamu pun tak payah buat apa-apa. Tak payah tunggu, tak payah kira cukup ke position, boleh ke float banyak jauh ke, tak payah fikir dah. Kalau laju. So that's why kalau macam saya, pagi-pagi market open, market tak ada apa yang bagi sangat. Kamu nak start trade tu terus letak pending order. Macam saya akan letak 2 atas, 2 bawah dari current price. Cukup dah sebab 2 atas 2 bawah ni pun dah dalam 15 pip. 150 pip. So dah agak besar lah pergerakan dia kat sini. Okay? PL tu dekat SNR. Tu sebab SNR tu memang market tu akan pergi ke SNR tu. Dia SNR ni macam magnet. Dia akan pergi, dia lepas. Pergi, dia lepas. Dia akan ulang-ulang kat situ lah. Okay? So, terima kasih kerana datang kelas malam ni. Kelas seterusnya adalah hari Selasa depan. Okay? Kita cuba sambung sedikit apa yang terlepas hari ni dan kita akan masuk kepada Fibonacci lah. Fibonacci cepat sikit belajar. Dia setengah jam settle. Tak ada masalah. Ajak lagi. Boleh datang je. Ajak masuk grup. Adik Aisyah, nanti kamu PM saya lah. Saya bagi link masuk grup. Senang sikit. Nanti PM saya kat Telegram ke, kat WhatsApp ke, PM je. Nanti saya bagi link grup lah. So, duduk je dalam grup terus. Okay. So, terima kasih kerana datang. Kita tunggu dia automatic shutdown. Okay, so kelas seterusnya hari Selasa depan lah. Hari Selasa depan. Kita akan sambung. Tapi candlestick tadi sebenarnya dah habis lah candlestick. Saya akan
sambung sedikit je lagi candlestick. Kemudian kita akan buat, chart pattern sedikit, kita ambil setengah jam dan second half kita akan masuk Fibonacci. Okey, so Fibonacci dia cepat sikitlah. Tengok UJ okey tak? UJ.